بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Surah As-Saff yang bermaksud segala puji bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengatakan benda yang kamu tak akan buat. Sesungguhnya besar kemurkaan di sisi Allah kamu cakap benda yang kamu tak buat. Sungguhnya Allah Ta'ala mencintai mereka yang berjihad di jalan Allah, di jalannya dalam satu saf, seperti mereka itu bangunan yang tersusun kukuh. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Sesungguhnya kamu dah tahu bahawa aku ini Rasulullah kepada kamu. Dan ketika mereka menyimpang, maka Allah Ta'ala simpangkan hati mereka, dan Allah Ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada kaum yang fasik. Dan ketika Isa ibn Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini Rasulullah kepada kamu, membenarkan apa yang telah datang kepada sebelumku, iaitu Taurat, dan juga memberikan berita gembira tentang Rasul yang akan datang selepasku yang bernama Ahmad. Dan ketika sudah datang keterangan yang jelas dan nyata, mereka iaitu Bani Israel mengatakan ini hanyalah sihir yang terang-terangan. Dan siapa lebih zalim daripada mereka menipu di atas nama Allah sedangkan mereka itu diseru kepada Islam. Dan sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membenci. Dan Allah Ta'ala juga, dan Dia yang telah mengirimkan Rasulnya dengan hidayah dan dengan agama yang benar, agar ianya mengalahkan agama-agama yang lain walaupun orang musyrik itu membenci. Surah As-Saff, surah nombor 61, juzuk 28. Jadi saya rasa surah ni bukanlah satu yang ganjil, dan kita biasa baca, biasa dengar, dan biasa juga kita dengarkan tafsiran kuliah mengenainya. Dan surah ni amat bermakna. Jadi kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan, ia berkait rapat dengan semangat Ramadan itu sendiri. Biasa kita kalau lihat pada Ramadan ni, Ramadan dari segi kita berpuasa, tahan lapar, dahaga, malamnya ada tarawih, di hujungnya ada yang iktikaf. Tapi itu dari segi spiritual ada makna yang lebih mendalam bagi Ramadan. Ianya merupakan bulan perjuangan, jihad yang banyak berlaku di bulan Ramadan, Badar, Fatu Mekah, banyak peperangan-peperangan lain dalam sejarah Islam berlaku pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan juga merupakan bulan untuk kita infak fi sabilillah, bukan sekadar untuk kita menempah tempat di syurga untuk diri kita semata-mata, tapi lebih daripada itu, kalau kita lihat penghayatan terhadap
Ruh perjuangan Ramadan itu ialah untuk menegakkan syariat Islam itu sendiri, agar Allah SWT disembah dan dipatuhi, dan hanya nama Allah saja yang dipuji. Jadi kadang-kadang dalam kita mengejar Ramadan ni, kita bersikap ananiah, kita bersikap egoistik, mentingkan diri sendiri. Kalau kita ingat pada tahun lepas kita ada cerita tentang syair Iqbal, tentang khudi, jiwa, yang mana Iqbal ada menerangkan tentang sikap ego dalam jiwa Muslim itu sendiri, dan beliau telah cuba kupaskan ego dalam melakukan dosa satu hal, ego dalam engkar terhadap kebenaran itu satu hal yang lain. Seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun, seperti Namrud, mereka ini ego yang tak nak terima kebenaran, ego yang menolak kebenaran Allah SWT. Tetapi ada juga ego di dalam ketaatan. Ego dalam ketaatan ini yang tadi kalau kita perasan Ustaz Razak ada baca tentang wala taghurrannaka billahi al-ghurur, bersikap gurur. Ada orang gurur dengan dia berada dalam kesesatan, dia tolak kebenaran, macam Fir'aun, macam Abu Lahab, macam Abu Jahal. Tetapi ada orang yang gurur, dan banyak disebut oleh Abdul Faraj Ibn al-Juzi dalam kitab Talbisul Iblis, iaitu orang yang menyangka dirinya melakukan ketaatan, tapi dia berada dalam gurur. Kita biasa kita dengar Talbisul Iblis, orang yang berada dalam ketaatan, biasanya lah kita kaitkan, kita tak nampak orang lain, kita tak nampak diri kita, nampak orang lain. Ini orang tarekat, kita kata. Ini orang ajaran sesat. Inilah masyayikh-masyayikh yang tipu pengikutnya, dan pengikutnya tertipu dengan dirinya. Atau kita katakan inilah orang yang fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman zalimin. Kata inilah orang yang membodohkan kaumnya. Pemimpin yang zalim membodohkan kaumnya, dan pengikutnya yang bodoh, yang naif itu patuh dan taat padanya. Tapi kadang kita terlupa, ia juga merupakan satu peringatan bagi diri kita. Dan satu sikap sahabat bila dia baca Quran, kita akan lihat dalam asbabun nuzul ayat ni juga. Bila dia baca Quran, dia rasa segala ayat tu adalah khitab bagi diri dia, adalah satu message Allah bagi diri dia sebelum pergi ke orang lain. Kita kadang kita seronok, kita cari dalil untuk kena ke orang lain. Inilah mengikut atuk nenek mereka, inilah tak nak tinggal, tak nak ikut sunnah, nak ikut kita nampak seolah macam ayat tu pada orang lain. Kita kurang nampak ayat tu pada diri kita. Walhal para sahabat bila dia baca Quran, dia cuba hafal 5 ayat dan beramal. Setiap kali dia baca tu, dia akan rasa bahawa buka saja Quran, apa yang Allah Ta'ala nak beritahu pada dia hari ini, apakah Allah Ta'ala nak komunikasi dengan dirinya. Jadi itu yang sepatutnya ada pada diri kita. Bila kita baca Quran, kita rasa bahawa itu direct communication Allah SWT pada diri kita. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu, apa yang kita boleh beramal pada diri kita. Jadi huruf dalam ketaatan, bila kita merasakan bahawa kita sajalah yang benar, kita merasakan bahawa hak orang lain buat semua salah, tak kisahlah. Ada orang rasa salah, dia kata ni orang ni bukan sunnah, ni orang bid'ah, dia kata. Dia rasa dia saja buat betul. Yang betulnya macam gini, dia bukan macam lain, betulnya macam ni. Yang betul dia duk rasa tu. Singkatnya tara ni seolah macam orang lain buat silap tanpa dia melihat kepada ini. Kadang orang kata man kathura ittila'uhu qalla i'tiraduhu. Orang yang dia banyak tahu, dia yang baca banyak, dia tahu lebih banyak, dia tak akan berbalah banyak sangat. Dia rasa bahawa hak lain pun ada juga dalilnya, dia rasa hak lain pun ada ijtihadnya, kan? Cuma bab mana kita tarjih itu antara kita dengan Allah lah. Dan kes yang sama juga di balik Alik Nur. Alik Nur duk nampak kawan ni buat tanda-tanda Wahabi macam ni, ni silap, salah. Jadi sampai bila pun orang Islam tak akan kita boleh sofan macam kata kat dalam surah Saf ni, kita tak boleh diri satu sof, kan? Sebab apa? Domination of truth itu nak monopoli. Kita boleh rasa bahawa kita tarjih, kita yakin ini yang benar tanpa kita menafikan kemungkinan juga hak lain benar. Kita ambil daripada Imam Syafi'i, dia kata bila dia berhujah dengan orang lain, dia sangkakan, dia doa semoga apa yang berada keluar daripada mulut lawannya itu ada kebenaran. Dia kata
qauli, kata pendapat ra'yi, dia kata pendapatku haqqun indi wa yahtamilul khata'. Dia kata pendapat yang aku pegang, pendapat yang aku yakin, ini aku yakin betul, tapi boleh jadi ada silapnya. Dan ra'yu khusumi, dan orang yang orang lain tu selain pada aku, khata'un indi, dia kata tak tepat pada aku, wa yahtamilus shawab, dan boleh jadi ada benarnya kat situ. Penghujungnya serah pada Allah SWT, kan? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebab tu antara sifat para ulama terdahulu, bila dalam dia tulis kitab semua, dia akan sudahi dengan wallahu a'lam bisawab. Itu sikap tawadhu' dah, wallahu a'lam bisawab. Yang penting kita husnuzan, iyyakum wadzan, kan? Jauh kita pada zan. Jadi kita cuba lihat pada surah Saf ini, dia cerita perjuangan. Ramadan ni bulan perjuangan. Jadi yang rasa ghurur tadi, kadang kita takut ghurur kita di bulan Ramadan ialah kita beribadat untuk dapatkan segala kelebihan bulan Ramadan, ya. Kadang ialah masya-Allah kita buat dan sebagainya, tetapi kadang kita terlupa bahawa yang paling penting juga dalam bulan Ramadan ni ialah apa yang kita buat tu kita pastikan impact dia kepada Islam, impact dia kepada perjuangan menegakkan syariat, impact dia dalam menjadikan kalimatullah yang ulia wa kalimatul kufri hiya sufla, untuk jadikan kalimah Allah itu yang paling tinggi berbanding dengan kalimah kufur. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, kan? Jadi dalam apa kita buat ialah selain daripada kita lihat yang pahalanya berganda, yang lebih dekat dengan sunnahnya, yang diri kita lebih dekat pada Allah Taala, yang paling penting juga kita lihat bagaimana Ramadan ini kita melipat gandakan usaha supaya syariat Allah itu, supaya kalimah Allah itu, supaya agama Allah itu akan lebih dapat diterima. Dan cerita tentang perjuangan menegakkan syariat Allah, menegakkan kalimah Allah, menegakkan agama Allah merupakan tema surah As-Saff itu sendiri, kan? Jadi Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Mula ayat saja dah ceritakan tentang perjuangan, iaitu bagaimana langit dan di bumi, apa yang berada di langit dan di bumi, mereka ini bertasbih pada Allah SWT. Maka selayaknya manusia ini juga mengikut fitrah mereka untuk tasbih kepada Allah SWT. Dan setiap benda itu tasbihnya berbeza. Dan tasbihnya manusia itu selain daripada kita tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, juga termasuk tasbihnya ialah dengan apa? Hidupnya itu menurut syariat Allah SWT. Hidupnya itu selari dengan perintah Allah SWT. Hidupnya itu mengikut apa yang Allah Ta'ala mahukan, kan? Itu tasbih yang paling besar. Tidak ada tasbih yang lebih besar dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dan yang paling besar ialah dengan ubudiyah. Betul, Ibn Taymiyah dia tulis buku ubudiyah itu. Dalam buku ubudiyah ni, mesej utama dalam kitab Al-Ubudiyah ni ialah nak cerita tentang apa ni, world view umat Islam itu sendiri. Kalau bahasa Melayu, bahasa Siddiq Fadil kata pandangan sarwa. World view umat Islam itu sendiri ialah tauhid, ialah ubudiyah. Kita ini hamba Allah, kita ini diciptakan dengan misi, kita ini diciptakan untuk sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Maka kena pastikan bahawa segala detik dalam hidup kita, segala apa yang berlaku dalam hidup kita itu selari dengan ubudiyah, selari dengan tema kita ini hamba Allah, kita ini tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Jadi ini juga permulaan ayat ni dibawakan konsep ubudiyah, ya. Dan kita tahu Ibn Taymiyah bila dia terangkan tentang tafsir ta'rifan ibadat, ini yang separuh geng-geng anti Ibn Taymiyah marah, kata bila kita kehidupan kita itu ibadat, dia kata ini puak-puak ni lah, puak-puak apa kata Ibn Taymiyah, ya. Ibn Taymiyah cuba clearkan semuanya pemahaman ibadat yang tidak terkongkong kepada ibadat khusus semata-mata. Tetapi ibadat itu segala perbuatan, segala percakapan, segala perbuatan hati dan perbuatan zahir yang mana ianya tidak bertentangan dengan tuntutan Allah, tidak bertentangan dengan syariat Allah, selari dengan tuntutan Allah, maka itu adalah ibadat selagi mana ianya ikhlas, kan? Itu dalam kerangka ibadat yang umum.
Tapi ibadat yang paling penting, maksud ibadat tu kena difahami ialah tunduknya kita dan patuh kepada Allah SWT. Dan agama Islam itu, Islam tu antara maksudnya al-istislam, tunduk pada Allah Taala. Okay. Jadi mula ayat ni dah mula dengan ubudiyah. Segala di langit dan bumi bertasbih kepada Allah SWT. Jadi selayaknya kita ini bertasbih kepada Allah SWT juga. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, jangan kamu cakap benda yang kamu tak buat. Jangan kamu cakap benda yang kamu tak akan buat. Ini sebab nuzul ayat ni dia menarik. Dia ada 2-3 cerita kalau kita baca tafsir Ibn Katsir tu. Yang pertamanya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Abdullah bin Salam. Itu bagaimana surah ini surah Madinah, turun kat Madinah, surah Madaniyah. Jadi kalau surah kat Madinah, antara tema surah kat Madinah ni apa? Hukum hakam. Antara tema surah kat Madinah ialah tentang jihad. Mekah ayat tak cerita tentang jihad. Jadi surah As-Saff ini dia cerita tentang jihad, garanti surah Madinah kat sini. Jadi dia cerita sahabat kat Madinah, dan kemudian hadis ni pula diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni memang ahli kitab yang masuk Islam kat Madinah lah. Jadi dia cerita sahabat Nabi duduk-duduk. Kemudian Rasulullah SAW datang, dan kemudian Rasulullah tanya, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah SWT? Dan kemudian mereka tak tahu apa ni. Dan kemudian Rasulullah SAW bacakan ayat ni, baca surah ni hingga ke akhirnya. Dalam riwayat Tirmizi daripada Abdullah bin Salam juga, dia cerita bagaimana sahabat kumpul dan kemudian mereka bincang. Dia kata, apakah amalan yang paling disukai oleh Allah SWT? Kalau Ta'ala sebut, kami akan buat. Jadi Rasulullah SAW bagi peringatan dengan ayat ni, ataupun Allah Ta'ala bagi peringatan, jangan cakap benda kamu tak buat kan. Dia pun minta kat Rasulullah SAW. Jadi peringatan pada mereka. Ada juga dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan sebab nuzul ayat ni pada orang munafikin. Mereka minta pada Rasulullah SAW untuk berjihad, tapi bila turun jihad mereka tak pergi jihad. Dan ada juga mengatakan diturunkan pada para sahabat sebagai peringatan kepada mereka. Jadi riwayat yang paling best sekali daripada ayat ini, saya ingat riwayat tentang host Rasulullah SAW, Abu Ayyub Al-Ansari. Dia jumpa Rasulullah SAW, minta ayat tentang jihad, dan kemudian bila turun ayat ni, dia rasa ayat ni kena kat dia. Ni macam kes surah Hujurat lah. Hujurat, la tuqaddimu baina la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kan. Kan surah Hujurat tu, jangan angkat suara kamu lebih kepada suara Nabi. Jadi pada waktu tu Umar dengan Abu Bakar ni terkenal kalau mereka ada dua, mereka kuat berbalah kan, mereka kuat berbalah. Jadi bila turun ayat tu, masing-masing turun sengap. Rasulullah ni mana pergi Umar, mana pergi Abu Bakar kan. Dan bila jumpa, mereka risau, takut ayat tu kena kat mereka. Dan bila berada depan Rasulullah pun mereka senyap. Dan dia Rasulullah clarify, tak, ayat tu bukan kena kat kamu, ayat tu kena kat kaum munafikin. Dan juga macam ayat ni juga dikatakan kena pada kaum munafikin. Mereka minta macam-macam daripada Rasulullah SAW. Jadi bila turun ayat yang hukum akan berkaitan yang mereka minta, mereka tak nak buat, terutamanya jihad. Jadi ada aspek positif bila kena pada ayat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari antara minta jihad dengan Rasulullah SAW. Jadi bila turun ayat ni, dia rasa takut ayat tu kena kat dia. Bila takut ayat tu kena kat dia, dia sudah berazam dengan diri dia, segala apa jihad yang turun dia tak akan tinggalkan selagi mana dia hidup. Dan dia diriwayatkan tentang Abu Ayyub Al-Ansari, dia tetap berjihad dan tak pernah tinggal pun satu jihad, hatta ketika usia dia 80 tahun. Ya, dalam Sahih Bukhari, dalam hadis tentang Asyratus Sa'ah, tentang akhir zaman, hadis tentang Fathul Konstantinia, pembukaan Konstantinopel, dimulakan hadis itu dengan kes Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata waktu perang zaman Muawiyah bin Abu Sufyan, telah ada mission untuk tawan kota Konstantinopel. Jadi pada waktu tu sahabat nampak ada seorang orang tua, rambut dah putih, janggut dah putih. Masa orang jalan semua dia tak nampak dia, tapi bila waktu serang, dia pergi dulu ke depan, pergi menuju dekat fortress musuh.
Jadi waktu tu ada di antara tabi'in mula kata, ini dia ni mencampakkan diri dalam kebinasaan. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Ini mencapak diri dalam kebinasaan. Dah tua tak sedar diri. Macam itulah kan. Dia tak ingat itu tu bahasa saya kan. Kata bahaya ni kan. Jadi sahabat yang dengar dia kata bukan kan. Ayat tu bukan tentang ni. Itu Abu Ayyub Al-Ansari. Ayat tu tentang orang tak pergi jihad. Orang tak pergi jihad, itulah ayat tu masuk kan. Jangan campak diri ke dalam kebinasaan adalah ayat untuk orang yang tak pergi berjihad. Dia campakkan diri ke dalam neraka kerana tak pergi berjihad. Bolehlah kita nak ambil umum ayat, kena juga ayat ni pada kalau kita melakukan perkara-perkara yang membawa mudarat. Ini berpandukan kepada hadis Rasulullah SAW, la darara wa la dirara. Jangan memmudaratkan dan memudaratkan orang lain kan? Tapi ayat itu sebab nuzulnya ialah tentang orang tak pergi berjihad. Siapa tak pergi berjihad, dia campak diri kebinasaan. Jadi nak cerita tentang Abu Ayyub Al-Ansari dalam keadaan janggut putih apa semua, dia pergi ke depan. Dan kita tahu bahawa dia syahid, dan dia mati kat Turki. Dan bila bukanya kota Konstantinopel zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka pindahkan Abu Ayyub supaya berada kat Konstantinopel kan? Jadi ini sudut yang positifnya lah kan, sudut positif iaitu kita apa kita cakap tu kita kena buat. Dan bila cakap kena buat ni, ulama bincang dari segi hukum fiqahnya. Pertama, bila mereka bincang ini ada beberapa isu. Antara isu pertamanya isu tentang nazar. Bila kita niat, kita kena buat. Kalau tak buat, dia kena bayar kafarah lah. Kena bayar kafarah. Kalau ataupun kita nazar, kita tak mampu nak buat. Masa nazar tu mampu, tapi bila nak buat tak mampu, tu kena kafarah kan? Tapi ada juga nazar yang lagu, nazar yang tak boleh pakai. Dia nazar benda memang dia tak mampu nak buat, dia tak akan boleh buat. Yamin lagu dipanggil apa ni, benda yang tak valid lah nak buat. Ada juga nazar yang haram. Ini bila mana ini memang tak valid langsung. Dia nazar tapi nak buat benda haram. Ada kan orang nazar, saya tinggal ada 2-3 kes lah. Nazar kadang kata, nazar ni dia ialah al-aslu pada nazar ialah untuk benda yang mendekatkan diri pada Allah SWT. Kita bernazar itu benda yang nak dekatkan diri dengan Allah SWT. Itulah sunnah nazar. Tapi ulama bincang kata harus juga nazar kepada benda-benda yang ibahah, benda yang mubah, benda yang harus. Kalau dapat macam gini, nak botak rambut lah contohnya lah kan. Kalau dapat macam gini, nak apa tu, aku nak pergi semayang dekat, itu dalam takarrub lah, dalam mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dapat gini nak pergi umrah, dapat gini nak puasa, dapat sekian. Tapi kalau benda-benda yang mubah pun dibolehkan juga. Tapi yang tak boleh benda yang makruh dan benda-benda yang haram. Dan juga benda-benda yang mungkin tidak haram tetapi mengambil hak orang lain ataupun akan menjejaskan orang lain. Kalau kita masih ingat lagi, kita pernah bincang dulu tahun lepas, an-nazaru ilal ma'al, kesan, consequence dalam kita buat. Kadang benda tu benda wajib, tapi consequence dia boleh bawa mudarat pada orang, itu tak jadi juga. Benda tu benda ibadat, kita nak buat, benda tuntutan. Tapi kalau kita buat, beri kesan tak baik pada orang, beri kesan tak baik kepada Islam itu sendiri, pada waktu tu dah jadi ni, benda tu dah tak jadi dituntut. Kalau kita ingat apa yang ayat Quran beritahu kita, jangan memaki sembahan orang lain, nanti Allah Ta'ala nanti mereka akan maki Allah Ta'ala tanpa kita tahu. Dan Rasulullah SAW sendiri ketika perang, ketika jihad, tidak potong tangan. Walaupun ada kes curi, tapi tak potong tangan kan? Kenapa? Takut timbulkan fitnah. Dan Rasulullah SAW sendiri tidak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun dia buat banyak perkara yang boleh nak kena bunuh tu, tapi bila anak dia sendiri minta, Abdullah minta pada Rasulullah SAW, kata, ya Rasulullah, kasih aku bunuh dia. Sebab kalau orang lain bunuh dia, nanti aku marah nanti. Rasulullah kata jangan. Sebab nanti tak mau orang kata Muhammad bunuh sahabat dia sendiri. Jadi Rasulullah ambil kira kesan itu. Jadi begitu dalam nazar. Kita bernazar, kalau bernazar tu mungkin bernazar tu benda yang elok, tetapi kesannya tak elok ke orang. Kesannya tak elok kepada keluarga, mungkin kesannya tak elok kepada nama Islam itu sendiri kan. Waliyazubillah, contoh kata okey, kalau aku dapat
apa ni, sekian-sekian, dia kata okey aku nak pergi jihad. Benda tu benda dituntut awak, tapi tengok macam mana keadaannya tu. Kalau memang clear benda tu dan kita pun tu, tapi kalau kesannya buruk kepada, kan apa, Rasulullah pun kalau ada yang apa tu, orang tu ibunya dah tua kan, dia pergi jumpa Rasulullah, kata apakah amalan yang paling baik sikit. Dia nak pergi jihad, dia nak Rasulullah cakap jihad tu, Rasulullah kata jaga mak. Itu nanti climax tu lah kan. Wah, balik. Tapi ada sahabat yang datang, apakah amalan terbaik? Jihad fi sabilillah. Kawan tu tak nak pergi jihad. Kan? Jadi sebab apa ada konsekuensi gitu. Jadi Allah Ta'ala sebutkan ini, ulama bincang antaranya isu nazar, antaranya tentang janji. Apa hukum mengukiri janji? Haram lah, tak ada orang kata wajib. Kan ada janji yang wajib diungkiri. Kalau janji maksiat tu kena wajib diungkiri lah kan. Tapi kalau janji yang mubah, itu wajib, itu kita tunaikan. Cuma ulama bincangkan persoalan, ini ada orang muamalat, betulkan saya kalau silap, Faris semua ada, kata tuntutan kalau berjanji itu, adakah dari segi agama saja ke tuntutannya ke, ataupun ada konsekuensi dari segi undang-undang? Wah, cakap depan Pak Wan ngeri sikit. Tapi ini bincang dalam syariat. Adakah yu'khad dunyawiyan atau dinian? Adakah dia kira benda moral saja, ataupun dia benda yang valid kat situ, ada punya apa tu, boleh buat kes lah kan. Ni teringat kes tunang tak apalah, nanti Pak waktu lain kita sembang Pak Wan. Jadi dalam kes ni ulama bincang, ulama khilaf kat situ. Majoriti kata kalau orang tu berjanji, itu dikira di segi agama lah. Kalau dia ungkir janji, dia kira berdosa dengan Tuhan. Dia dengan orang pun dia berjanji, dia ungkiri, dia dosa dengan kawan tu, dia dosa dengan Tuhan. Tetapi tidak ada konsekuensi dari segi apa ni, undang-undangnya. Kecuali apa? Ibn Majishun lah. Ibn Majishun mazhab Maliki. Ya? Ibn Mubarak. Ibn Mubarak dan juga dalam mazhab Maliki itu pun kan, Ibn Majishun dia kata tidak, dia ada konsekuensi dari segi undang-undang. Jadi kalaulah perjanjian itu dalam bentuk kontrak, dalam bentuk akad, maka dia boleh bawa ke apa tu, dibawa ke mahkamah dan boleh tuntut. Sama juga dalam kes, kata kalau orang tu berjanji bertunang, berjanji nak kahwin. Jadi dalam apa tu, yang mereka yang ambil dengan pendapat ni, kata kalau dia berjanji nak kahwin, orang tu dah habis duit apa dan sebagainya, tetapi dia ungkiri janji, maka dia boleh tuntut untuk ganti rugi. Tapi majoriti fuqaha kata taklah. Cuma dalam Islamic banking hari ni, dia terpaksa ambil pendapat yang kata tu. Terutama dalam kes BBA dan sebagainya tu, pihak murabahah, sebab dia janji tu tak ada ni, tak ada legal punya implication, nak ikut kan. Kalau ikut pendapat majoriti, tapi mereka terpaksa ambil yang kata ada legal implication. Benda ni sahabat kita, Tok Syekh kita rajin lah, dia nak buat nakal dulu waktu baru keluar apa tu, Bank Islam punya credit card. Ustaz Asri lah, dia kan kena tanda tangan surat tu. Dia kata dia kalau ambil credit card tu, akad dia macam dia beli tanah harga 4,000, tanah kat KL harga 4,000 kan. Kemudian dia jual balik kat bank. Jadi apa-apa saja dia punya hutang, kalau tak boleh bayar ke, ataupun dia nak berhutang dengan bank tu, dia tak kira dia hutang benda baru, tapi dia kira kepada yang kes tanah tadi lah. Jadi Ustaz, dekat situ ada dua kontrak, dua akad, beli tanah dan kemudian jual balik kepada pihak bank. Jadi Ustaz Sri nakal, dia kata boleh tak saya nak ambil kontrak yang pertama saja, dapat tanah tu saya tak mau jual balik kat bank. Jual murah tu 4,000 kan, beli 4,000 kan, saya nak jual balik kata 40,000 ikut harga semasa. Tak boleh, ni dia kata ikut ada kontraknya kan. Jadi siapa tak, itu janji tu kan, yang kena ditunaikan, sebab ada legal implication kat situ. Tapi tak apalah, ini orang bank punya kerja, saya pun tak kerti sangat benda ni, nanti boleh minta sahabat kita ni ceritakan lebih lanjut. Cuma dari segi yang ulama bincangkan ialah
Implication kalau itulah orang bertunang, janji nak kahwin, dia ungkiri, duit dah habis banyak, boleh tak nak minta ganti rugi, kan? Implication lain, contoh macam janji nak beli sekian-sekian dengan dia punya apa tu, share partner, kan? Kemudian dia ungkiri. Tapi ulama semua setuju, sama ada boleh ada legal implication ke tak ada legal implication. Ayat ni memang apply dekat situ. Allah Ta'ala templak, Allah Ta'ala marah, murka kepada orang yang janji dan dia tak tunaikan, kecuali kalau ada uzur kat situ. Itu kes lain. Tapi kalau tak ada uzur, sengaja dia ni, apa disebutkan? Ini sikap syaitan. Syaitan sikapnya, dia janji dan dia ungkiri. Waliyazubillah. Okey. Dan menariknya, ayat tentang perjuangan ni dimulakan dengan ungkiri janji dulu. Larangan ungkiri janji. Sebab apa? Sebab dalam perjuangan ni satu komitmen. Perjuangan ni satu komitmen. Ayat yang berkaitan jihad ni Allah Ta'ala nak pastikan sahabat-sahabat, sebelum mula kita nak cerita jihad, pertama sekali lihat kepada worldview kita. Perjuangan kita ni nak tegakkan syariat Allah. Perjuangan kita ni nak tasbih Allah SWT. Perjuangan kita ni nak angkat kalimah Allah. Tapi ingat, ia perlukan komitmen. Perlukan komitmen. Jangan kamu cakap benda kamu tak boleh buat. Jangan kamu cakap benda kamu tak buat. Kalau kamu cakap, kamu kena buat. Kamu kena tunaikan. Sebab tu dalam Islam, dalam sunnah ada satu tradisi. Tradisi bai'ah. Berjanji. Hari ni kalau kita sebut bai'ah, bai'ah lebih nak ambil tarekat, kan? Saya ingat dulu saya ambil tarik apa, 2-3 tarekat juga ambil sana. Kalau saya teruskan menjadi tarik, mungkin hari ni boleh jadi syekh tarekat. Oh, sayanglah. Oh, saya ambil dulu bawah ni, bawah kelubung. Ambil dengan Tok Syekh. Dia pegang dada kita, kan? Dia ambil, jadi kita bai'ah ambil. Adalah syarikat ada tarekat tu, kan? Kemudian waktu kat Jordan pun ada guru hadis saya, orang Sudan, Syekh hadis. Tapi tarekat dia tak ngarut lah. Dan biasa kalau kita pergi pun benda-benda hadis yang memang riwayat hadis, dan dia pun tak ada zikir ramai-ramai. Kami kalau berzikir kat rumah dia pun zikir senyap. Duduk ramai-ramai duduk zikir senyap nak ambilkan certain wirid. Dan saya rasa pun tak ada mukhalafah sunnah sangat. Cuma itu ada bai'ah juga itu. Okey. Jadi tradisinya Rasulullah SAW dengan sahabat dia akan ambil bai'ah sebelum pergi berjihad. Sebelum nak pergi apa ni, kita ingat bai'atul ridwan. Ambil bai'ah daripada orang Madinah, daripada apa ni, kan dalam surah Al-Mumtahanah itu, kan? Ambil bai'ah daripada orang perempuan ni untuk taat dan patuh. Bai'ah ni satu tradisi dalam Islam. Hari ni kalau kita lihat gerakan-gerakan Islam ramai dihidupkan kembali bai'ah ni. Contoh macam kalau apa tu ikhwan hari ni kita doa Allah SWT bantu ikhwan yang berada di Mesir. Bukan setakat ikhwan saja, umat Islam yang berada nak mempertahankan syariat, nak mempertahankan hak rakyat, nak mempertahankan keadilan yang sedang diuji di Mesir. Dan kita tahu siang tadi dah lebih 200 tu korban dan 1,000 lagi cedera bila polis Mesir bersama dengan bantuan Samsing dan juga tentera memberikan laluan kepada mereka untuk spray live bullets, dan mereka kena serang kat masjid. Dan lebih malang lagi, lebih kita kesalkan, sniper tu berada kat dalam bangunan Al-Azhar tu. Maksud ada cooperation dengan orang dalam Azhar tu sini. Waliyazubillah. Moga Allah Ta'ala berikan sabat kepada mereka, moga Allah Ta'ala berikan istiqamah dan memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi mereka telah berada dekat Raba'ah itu semenjak sebelum Ramadan, dan sepanjang Ramadan hingga hari ini. Semalam yang terakhir lah memang tentera nak hapuskan orang yang berada dekat Raba'ah, murabitin yang berada kat situ, dan ini lah yang mereka. Tapi mereka dah berbai'ah untuk tetap kekal kat situ, sama ada syahid ataupun menang. Dan apa tu, dalam ikhwan ni dia punya proses
categorization itu dia ada peringkat-peringkat. Sebab itu kalau tentera bertujuan untuk menghapuskan ikhwan, mereka bukan pertama kali buat lah. Bukan orang pertama yang buat. Sebelum ini Jamal Abdul Nasir buat gagal, Anwar Sadat buat gagal, Mubarak buat gagal. Dan sebab apa? Sebab dalam mereka punya close knit, well structured organisation ini, mereka mempunyai sistem kaderisasi yang begitu rumit, yang ada tingkat-tingkatnya, yang mana untuk sampai kepada tahap dipanggil udul jamaah ataupun ahli jamaah itu melalui fasa yang lama dan terbukti dan teruji, barulah mereka sampai tahap itu, dan mereka akan biasanya mengangkat bai'ah sumpah setia lah untuk pertahankan syariat, untuk bersama dalam safnya, dan untuk berkorban dalam hidup dan sebagainya. Ataupun dalam jamaah-jamaah lain pun mereka mempunyai tradisi bai'ah ini juga. Tapi bai'ah yang tak ada sekarang ni ialah bai'ah kepada Amirul Mukminin, kepada khalifah. Seperti mana ya Rasulullah SAW sebagai imam, pemimpin daulah, ambil bai'ah daripada orang Madinah, daripada para sahabat. Tapi kalau ada bai'ah yang biasa, yang macam yang gerakan Islam buat ke, yang macam tarekat buat dan sebagainya, itu dia tidak panggil bai'ah ta'at amir itu, tapi dipanggil sebagai bai'ah dalam kerangka muamalat itu. Janji, mengangkat janji untuk taat setia, kita bersama-sama. Contohnya angkat setia dengan Noman, kita bersama-sama dalam IQKL kan. Atau angkat bai'ah dengan Pak Ya lah. Pak Ya, kita akan bersama Pak Ya sepanjang 30 hari bulan Ramadan dekat sini, macam itulah. Tapi ini tak masuk bai'ah taat kan. Dia tak, Pak Ya tak jadi khalifah lah kat situ, khalifah KL. Tetapi kat situ dia panggil bai'ah sebagai janji, bai'ah dalam kerangka kita muamalat. Kalau ungkir janji, kena bayar kafarah. Okey, bayar kafarah dia kita buat untuk moray. Okey, jadi apa? Bila dah cerita tentang itu, Allah Ta'ala ceritakan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala cintakan mereka yang berjihad, berperang di jalan Allah dalam satu saf, seolah-olah mereka ni bangunan tersusun kukuh. Asbabun nuzul ayat ni kalau kita lihat, sahabat mereka berperang dalam formasi peperangan baru yang orang Arab tak biasa. Orang Arab biasa perang, mereka pergi secara sembrono gitulah. Tetapi bila turun ayat ni, ataupun Rasulullah SAW punya susunan strategi ialah sahabat berada dalam saf, macam kita solat saf itu. Jadi dia ada saf. Habis satu saf ada saf lain. Dan ini merupakan orang Islam punya strategi. Dan Allah Ta'ala puji ini sikap. Dan sebab tu bila Rasulullah SAW berperang dengan Quraisy, orang Arab semua terkejut. Dia kata, ini bid'ah apa ni Muhammad sudah buat kan? Orang Arab tak pernah perang macam begini, tapi Muhammad sudah buat satu bid'ah hasanah lah kata. Ya, sudah buat satu pembaharuan, berperang dalam saf kan? Jadi Allah Ta'ala puji strategi perang seumpamanya. Malah Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala suka mereka ini seperti bangunan yang tersusun kukuh. Dan ayat ini juga biasanya digunakanlah oleh orang-orang haraki. Dia kata ini dalil yang menunjukkan wajib kita bergabung dalam harakah Islamiah. Saya rasa istiqnas dengan ayat ni mungkin boleh lah, nak berdalil tak boleh. Sebab dalilnya kita kena terikat dengan konsep pendalilannya. Cuma ayat ini dalil menunjukkan kita wajib berjuang. Wajib berjuang di dalam satu saf umat Islam itu sendiri. Maksudnya satu sama kena tersusun, kena organize, kena tersusun rapi. Lepas tu tapi tak boleh nak justify bahawa kumpulan kami ini yang soft paling betul, kumpulan lain tak betul. Jamaah kami paling betul lah, kami paling tua ni. Hampa baru timbul ni, IQ apa lah semua ni. Tak ada IQ. Tak boleh kata macam tu. Atau orang kata, ini apa kumpulan timbul ni, kami yang lebih tepat lah sebab kami paling gitulah, paling gini. Tak boleh kata itu. Tak boleh ambil ayat ni sebagai dalil. Ayat ni dalil wajib kita tersusun organisasi, adanya kumpulan, adanya struktur,
adanya kita punya perancangan. Dan lebih penting sekali bila sebut tentang tersusun kukuh ni dari segi ukhuwah ni. Ukhuwah ni paling besar. Ukhuwah ni tema dalam Islam. Kita nak berjuang itu paling pokok, paling utamanya ialah berada dalam ukhuwah. Ukhuwah ni perlu kita jaga. Ukhuwah ni kalau tak ada, habislah umat Islam. Dan ini yang berlaku pada hari ini. Kan? Jadi ayat ni menyuruh kita. Dan saya teringat bila sebut tentang ayat ni, pertama kali saya dengar ayat ni 23 tahun 23 tahun dulu. Sekarang 39. 23 tahun dulu. Tua dah. Waktu tu saya umur 16. Muda lagi lah kan. Baru nak masuk 40. Saya dengar ayat tu waktu tu Pertubuhan Jamaah Islam Malaysia, JIM, mereka anjurkan program Palestin. Program Palestin dulu tak kemaruk macam tak hebat macam hari ni. Hari ni kesedaran orang cerita Palestin lah. Saya tengok ada billboard tu, siapa tu yang buat lawak tu, AC Mizal pun pakai maflar Palestin. Yang apa tu, Afdalin pun pakai Palestin kan. Semua ada. Dulu tak. Dulu tahun ujung tahun 89 kan. Awal tahun 90. Hanya orang-orang Haraki ni saja yang sibuk Palestin. Kan. Itu bila ada intifadah kita sibuk. Tapi orang lain tak ada nak tahu sangat, tak ada nak ambil tahu pun. Dia cuma kata dia tahu Yasser Arafat ni. Kan? Itu hero lah tu. Ataupun dia bila timbul isu Palestin, dia tak padang muka Arab bergaduh sendiri, mai Yahudi dah tahulah ajar depa. Itulah dia. Dulu. Jadi pada waktu tu depa buat program Palestin, yang datang tu sahabat saya dan mentor saya lah, Dr. Azam Tamimi daripada UK. Waktu kami solat maghrib, imamnya baca ayat ni. Jadi kita time tu baru ngaji bahasa Arab, baru nak tahu sikit-sikit lah kan. Rasa tersentuh betul ayat ni. Dia baca surah Saf. Dan bila tiba ayat tu, Pak Imam tu baca dalam keadaan yang sedih campur bersemangat. Waktu solat Isyak dia baca seorang sahabat lagi baca ayat ni lagi. Itu yang saya rasa first time saya terdorong, rasa malam tu terus dapat hafal ayat ni. Sebab apa ayat ni tentang perjuangan? Ayat ni begitu signifikan. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berjihad di jalannya dalam saf yang tersusun kukuh. Dan bila sebut tentang saf yang tersusun kukuh ini, terus rasa kena berhenti tu. Semua orang dah tidur. Allah Ta'ala terus ceritakan, sebelum nak pergi lebih lanjut tentang perjuangan, cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Isa. Bagaimana kaum Nabi Musa asalnya berjanji nak berperang, tapi bila Nabi Musa ajak berperang, mereka kata apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang, inna hahuna qa'idun. Kami duduk kat sini saja tunggu. Pergilah hang nak perang. Kat situ ada kaum menjabarin, ada kaum yang kasar kat situ. Kami tak mau, kami duduk tunggu kat sini. Jadi pada waktu tu, kalau kita ingat perang Badar, Rasulullah SAW pernah tanya sahabat Muhajirin dan Ansar ni. Dia kata, aku nak pergi berperang. Apakah yang kamu katakan kepadaku? Jadi sahabat katakan, kami tak akan katakan seperti mana Bani Israel kata kepada Musa. Tetapi kami akan katakan, pergilah berjihad dan kami tetap bersamamu, wahai Rasulullah SAW. Jadi diperingatkan, wahai orang Islam, jangan cakap benda kamu tak buat. Allah Ta'ala cintakan orang berjihad di jalannya. Tetapi ingat, jangan jadi macam kaum Nabi Musa. Dan kemudian jangan jadi seperti kaum Nabi Isa juga, yang mengkhianati dia. Tinggal hanya Hawariyin saja yang bersama dengannya. Dan menarik berkaitan dengan Nabi Isa, Rasulullah SAW cerita bagaimana Nabi Isa ni, antara kandungan dakwah Nabi Isa ialah cerita tentang kedatangan Rasulullah SAW. Antara intipati dakwah Nabi Isa ialah tentang kedatangan Rasulullah SAW, yang namanya Ahmad. Ahmad, Muhammad, serupa lah tu. Apa lagi nama bagi Rasulullah SAW? Dalam hadis apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah sebut apa nama lagi? Al-Mahi, Allazi yamhu al-batil kan? Al-Mahi, yang menghapuskan kebatilan kan? Lagi apa? Apa tu? Ya?
Ini bukan nama Allah. Al-Hashir, yang mengumpulkan manusia, kan? Al-Mustafa, Al-Mujtaba, kan? Antara nama-nama Rasulullah SAW. Kita biasa dengar nama Asmaul Husna, rupanya Rasulullah SAW pun ada banyak nama lain. Nabiul Rahmah, Nabiul Taubah, Nabiul Malhamah, dan banyak nama-nama lain. Kata Rasulullah SAW apa dalam hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim daripada Jabir bin Mut'im, dia kata inna li asma', aku ada nama-nama. Ana Muhammad wa ana Ahmad, namaku Muhammad dan namaku Ahmad. Wa ana al-mahi alladhi yamhullahu bihi al-kufr, iaitu aku dan juga al-mahi, yang menghapuskan, iaitu Allah Ta'ala hapuskan melalui aku kekufuran. Wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nas ala qadami, dan aku yang menghimpunkan, kerana manusia akan berhimpun bersama aku, ai ba'di, iaitu selepasku. Wa ana al-aqib, dan aku yang mengikuti Nabi yang sebelumnya, atau yang datang selepas Nabi sebelumku. Dan banyak lagi nama Nabi yang lain yang kalau boleh kita cuba carilah. Jadi satu homework dekat kita pada hari ini. Dan kemudian Allah Ta'ala menemplak siapa yang lebih zalim daripada orang yang berdusta di atas nama Allah, dan mereka ini telah diseru kepada Islam, dan Allah Ta'ala tidak akan memberi hidayah kepada orang zalim. Jadi antara sebab hidayah tak sampai ialah bila kita berdusta, mendustakan di atas nama Allah. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak padamkan cahaya Allah, tetapi Allah Ta'ala menyempurnakan cahayanya. Ayat ni kena pada siapa? Dikatakan asbabun nuzul, ayat ni waktu kat Madinah, wahyu tak sampai lama. Jadi pada waktu tu dah timbul rumours di kalangan orang Yahudi, kata apa? Muhammad tak dapat wahyu lagi, jadi Tuhan tak reda dengan dia. Jadi mereka gembira, mereka seronok, dah timbul rumours. Dan selepas tu wahyu turun. Allah Ta'ala kata mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mereka punya kata-kata, tetapi Allah Ta'ala melengkapkan. Dan Allah Ta'ala yang menghantarkan Rasulnya dengan agama yang benar, agar agamanya melampaui agama yang lain. Jadi kat sini kalau kita lihat ayat ini, walaupun asbabun nuzulnya berkaitan dengan isu Bani Israel tadi, tapi ia juga apply kepada apa? Kepada hari ini. Kita lihat hari ini usaha nak madamkan agama Allah itu hebat, dengan macam cara. Usaha nak menghalang perkembangan Islam itu hebat. Tapi semakin dihalang, semakin digiatkan Islamofobia, semakinlah Islam itu berkembang. Tapi Islam berkembang ni dia tak berlaku secara miracle gitu. Dia kena berkembang dengan kita yang memperjuangkannya. Dan jadi kat sini diterangkan kat kita bahawa seperti mana Allah Ta'ala kirimkan para rasul, hari ini para rasul dah tak ada lagi, tapi kita lah kena bawa kena bawa bendera para rasul. Dah kena habis lah ni, dah macam-macam bunyi dah keluar. Okey, dah kena meneruskan perjuangan para rasul. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu saja, dan selebih ayat ni kita sambung malam esok lah. Sebab kalau kita sambung lagi, saya rasa lagi banyak berbunyi keluar ni. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tak ada soal jawab masa dah lewat ni nak murih dah kan. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi senang